Penduduk di kawasan luar bandar boleh membuat pendaftaran penerimaan vaksin COVID-19 di pejabat daerah selain menerusi aplikasi MySejahtera. Perinciannya kita langsung ke Kuching bersama Muhammad Azizi Rahim di sana. Silakan Azizi. Baik, terima kasih Nur Lela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelbagai projek pembangunan telah dan sedang dilaksanakan di daerah Sadong Jaya. Antaranya pembinaan Stadium Sadong Jaya yang kini dalam peringkat tender bernilai 13 juta ringgit dan pembinaan semula Masjid Darul Iman di daerah kecil Sadong dengan kos 9 juta ringgit. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata pelbagai prasarana baharu bakal dibangunkan di daerah itu dengan adanya jalinan kerjasama erat antara Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negerinya. Kerjasama merupakan elemen penting bagi memastikan perjalanan projek yang dirancang dapat berjalan lancar untuk kesejahteraan penduduk di kawasan Batang Sadong. Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata demikian selepas merasmikan simbolik penyerahan projek siap bina baharu pusat dalam komuniti PDK Sadong yang bernilai RM400,000 dan penyerahan 448 buah tangki air sebagai kawasan Sadong Jaya yang melibatkan 10 buah kampung. Beliau turut mengunjungi bangunan baharu Pusat Tahfiz Darul Iman yang siap dibina Ogos tahun lalu. Pusat itu boleh menempatkan seramai 60 orang pelajar tahfiz dari sekitar Sadong Jaya. Sementara itu, Adun Sadong Jaya Aidilariwu berkata projek telah dirancang bagi kawasan Sadong Jaya bakal melengkapkan lagi pembangunan di kawasan itu. Masyarakat di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar, dinasihati supaya mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, pendaftaran boleh dibuat di pejabat daerah kawasan masing-masing selain melalui aplikasi MySejahtera. Datuk Dr. Penguang menyarankan penduduk supaya meneliti maklumat tentang vaksin agar tidak terpengaruh dengan maklumat tidak sahih mengenai vaksin COVID-19. Ini kerana katanya kerajaan yakin vaksin adalah selamat digunakan untuk semua orang kecuali golongan yang mempunyai penyakit kronik selain kencing manis, darah tinggi atau penyakit dalahan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan bersempena program vaksinasi daerah Marudi di Dewan Suara Marudi. Bagi daerah Marudi, sebanyak 660 dos suntikan vaksinasi fasa pertama disediakan yang dilaksanakan selama 5 hari. Barisan hadapan yang terdiri daripada kaki tangan kesihatan, pentadbiran dan keselamatan antara yang menerima suntikan awal vaksin COVID-19 di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu semalam. Rata-rata petugas barisan hadapan yang ditemui berharap vaksin ini dapat memberi keyakinan kepada penduduk untuk keselamatan semua pihak. Dan saya menyeru bagi frontliner, tiada perkara yang merisaukan untuk memastikan diri kita dalam keadaan yang sihat. Di samping itu juga kita memastikan keluarga kita juga dalam keadaan yang sihat. Oleh itu saya menyeru sama ada frontliner ataupun juga masyarakat tidak perlu bimbang dengan suntikan vaksin yang diterima. Bagi saya suntikan yang amat smooth sekali pada petang ini dan berjalan yang lancar, tak ada perkara yang merisaukan. Kita rasa ada keyakinan yang tinggi untuk kita mendapat perlindungan yang lebih baik dalam terutama sekali dalam keadaan wabak yang berlaku pada ketika inilah. Bersyukur sebab frontliner diberi peluang untuk mendapat vaksin ini di peringkat awal ni lah. Dan saya baru saja lepas ambil injection vaksin COVID-19 lah. So rasanya biasa saja, tak ada rasa sakit apa-apa. Janganlah takut untuk divaksin. Kita lindung diri, lindung semua. Tak sakit, biasa saja, tak ada simptom. Jangan takutlah.
Program vaksinasi di Bintulu bagi fasa pertama pusingan 1 bermula semalam di Dewan Seri Kenyalang UPM Kampus Bintulu melibatkan 1,056 dos. Pusingan kedua fasa 1 vaksinasi dijangka bermula pada 19 Mac tertakluk kepada perubahan jadual penghantaran vaksin. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mula mengagihkan bantuan makanan kepada penduduk kampung serumah di Padawan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD hari ini. Menurut Pengarah JKM Sarawak Noriah Ahmad, pengagihan bantuan makanan itu melibatkan 85 ketua isi rumah. Noriah Ahmad berkata ia melibatkan seramai 465 orang penduduk yang menerima bantuan seperti beras, minyak masak, gula, biskut bernilai RM50. Pengagihan bantuan itu dilakukan oleh 11 anggota dari Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Noriah memberitahu demikian kepada pemberita menerusi aplikasi WhatsApp. PKPD di Kampung Serumah Padawan berkuat kuasa hari ini hingga 20 Mac susulan kes positif di kampung terbabit merekodkan peningkatan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu mengambil langkah drastik dengan memasang pagar kawat berduri di kawasan Rumah Sewa Anong dan Taman Beverly Hills yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD sejak Jumaat lalu. Residen Bintulu yang juga pengerusi JPBB Bintulu, Jack Aman Luat, menegaskan ini ekoran berlakunya penularan COVID-19 di dua kawasan penempatan tersebut sebanyak 55 kes positif sejak 3 Mac lalu. Jack Aman Luat berkata kawasan rumah sewa yang didiami lebih 700 penduduk itu dikenakan PKPD dan dipasang pagar kawat berduri bagi mengelakkan keluar dan masuk penduduk ke kawasan berisiko itu. Jadi kita ambil langkah drastik ini bukan untuk menyukarkan mereka, tetapi untuk kita agar mereka ini tidak dapat, ataupun orang luar terutamanya tak dapat pergi ke kawasan ini, begitu juga mereka tak dapat keluar. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan tinjauan ke lokasi tersebut bersama Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Zulkifli Sohaili dan Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung Sin Leong. Menurut Jack Aman lagi, pemasangan pagar kawat berduri oleh pihak Regimen Sempadan ATM itu merupakan yang pertama kalinya di Bintulu. Jangkitan kes COVID-19 di kawasan itu berpunca daripada kluster syarikat Jalan Kidurong. Kerja-kerja ujian calitan COVID-19 masih aktif dijalankan oleh pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Malah beliau tidak menolak kemungkinan berlaku peningkatan kes di kawasan tersebut setelah semua penduduk selesai menjalani ujian calitan COVID-19. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan, Lela.